Nama kita seperti biasa yang bahagia, Ustaz Fahrul Muhammad Choi. Jadi kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bersama kita pada hari ini. Terima kasih kembali. Dan juga untuk makluman para pendengar mungkin baru pertama kali mendengarkan segmen kita Mukmin Profesional. Kita telah pun memulakan siri yang pertama pada minggu yang lalu Ustaz ya. Yeah. Mukmin Profesional, dan insya-Allah kita akan bersiaran setiap minggu setiap hari Isnin jam 5.15 petang. Dan hari ini minggu lalu kita dapat ceritakan sedikit berkenaan dengan kenapa Mukmin Profesional itu sendiri ya. Yeah. Dan insya-Allah hari ini kita akan fokus juga kepada sumber ambilan dan sumber teladan ya. Yeah. Dan juga kepada anda para yang mungkin ada persoalan yang bertanyakan kepada yang bagi Ustaz selepas ini, boleh hubungi kami, talian kami 0362051500, 0362051500, ataupun yang nak menghantarkan secara SMS, typekan saja mesej anda, iaitu typekan IKIM, jarak mesej atau persoalan anda hantar ke 39111. Jadi mungkin Ustaz nak cerita, nak sambung sedikit ya berkenaan apa yang kita bincangkan untuk mukadimah kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang dihormati teman bicara saya pada petang ini, saudari Maslina Alias, seterusnya para pendengar Radio IKIM yang dihormati sekalian. Pertamanya, seperti biasa, kita memuji dan memuja Allah atas nikmat serta limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis ilmu ini. Walaupun di udara ya Mas ya. Hakikatnya ini juga majlis ilmu yang mana dengan bertambahnya ilmu kita boleh memperbaiki kehidupan kita. Sama ada kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat. Kerana continuous improvement dengan continuous learning tu dia saling sinonim. Maksudnya untuk kita berkembang baik ataupun mencapai pertumbuhan yang baik dalam kehidupan kita, mesti kita berterusan belajar. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang lebih baik daripada semalam, kerana mukmin profesional adalah orang yang berjaya. Orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Manakala orang yang gagal bila hari ininya lebih buruk daripada semalam. Dan orang yang terpedaya bila hari ininya sama saja seperti semalam ya. Jadi kita harap apabila kita dapat nikmat iman dan Islam, iaitu jalan kebenaran, kita tidak berhenti di situ saja, tetapi kita terus menapak ke hadapan. Kerana walaupun kita berada di jalan yang benar, tetapi kalau kita berhenti, kita akan digilis oleh kereta di belakang ataupun di landasan kereta api. Itu kereta api akan. Jadi tak cukup kita berada di landasan yang benar, tetapi kita mesti memperjuangkan kebenaran itu supaya kebenaran itu sentiasa ke hadapan dan lebih tinggi daripada yang lain. Jadi inilah matlamat kita untuk berbincang tentang mukmin profesional. Ya, pada minggu yang lepas kita dah terangkan apa dan kenapakah kita nak lakukan personal branding ataupun penjenamaan semula secara peribadi bagi umat Islam, dengan harapan kita apabila kita membuat penjenamaan semula secara peribadi bagi umat Islam, kita akan dapat rebranding balik ajaran Islam. Kerana kelemahan kita sekarang bukan terletak pada Islam, tetapi letak kepada umat Islam. Jadi kita dah lihat minggu dulu, kita dah terangkan sikit-sikit siapakah yang dikatakan mukmin profesional. Orang yang mempunyai kepribadian yang kukuh dari segi akhlaknya baik, dan dari segi pekerjaannya, kepakarannya pun baik, iaitu profesional, mukmin profesional. Ataupun secara dalam bahasa yang mudah kita katakan orang cerdik dan baik lah. Cerdik, baik, iaitu cerdik dari segi kepakarannya, profesionalnya, baik dari segi mukminnya. Ataupun boleh kita katakan juga orang yang pintar dan benar ya. Sekarang ni ada orang yang pintar tapi tak benar ya. Orang cerdik tapi tak baik, dia menjadi seorang yang penipu. Tetapi kalau dia baik saja tapi tak cerdik, dia kena tipu. Jadi kita nak cerdik yang dan juga baik. Dalam arti kata, orang yang mukmin profesional yang dapat melaksanakan dua fungsi manusia di atas muka bumi ini. Kita tahu bahawa misi ataupun tujuan manusia di atas muka bumi ini, reason for our existence, kenapa kita ada di atas muka bumi ini, atas dua fungsi. Pertama, fungsi kita sebagai hamba Allah. Yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita menjadi hamba Allah. Yang kedua, fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi,
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi untuk kita melaksanakan dua fungsi ini, kita memerlukan menjadi seorang pribadi yang mukmin dan profesional. Mukmin, baik kita sebagai hamba Allah, profesional, kita berketerampilan sebagai khalifah untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Kalau kita lihat sifat-sifat khalifah tu, dia memberi kebaikan pada dirinya, dia memberi kebaikan pada orang lain, dan dia memberi kebaikan pada bi'ah ataupun persekitaran yang sedang dihadapinya. Jadi untuk itu kita lihat mukmin profesional mesti orang yang mempunyai ilmu yang sepadu. Kalau kita lihat sekarang ilmu yang masih ada ilmu yang dikatakan revealed knowledge atau yang dikata acquired knowledge. Revealed knowledge ni ilmu wahyu, Al-Quran, Al-Hadis dan sebagainya. Ini revealed knowledge, ya. Manakala ilmu akademik yang dikatakan acquired knowledge, ilmu yang dikata ilmu akli, fizik, misalnya kata chemistry, biologi, astronomi dan sebagainya. Jadi untuk kita memperbaiki diri kita sebagai hamba Allah, kita kena ada ilmu wahyu. Tetapi untuk berperanan sebagai khalifah dengan baik, kita perlu ada ilmu yang dikatakan acquired knowledge tadi, ilmu fardu kifayah yang dipelajari, ilmu akademik dan sebagainya. Begitu juga bagi saya lihat, kalau orang tu hanya menjadi profesional tanpa mukmin, dia akan menjadi hanya sebagai haiwan berteknologi saja, ya. Orang yang ada kepakaran dan sebagainya, ataupun orang kata Robocop lah, ya. Dia ada kepakaran dalam sains teknologi, ada kepakaran tentang sebagainya, tetapi gersang rasa hati yang baik, emosi yang tinggi, simpati, empati dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan sebagai haiwan berteknologi dalam belantara konkret. Mungkin secara ironinya kita boleh katakan begitu. Tetapi kita hendak orang yang mukmin dan profesional. Tapi kalau menjadi mukmin saja tak cukup tanpa profesional. Jadi kita hendak bagaimana kita nak mengimarahkan muka bumi ini dengan kemakmuran dengan sebagainya. Jadi bulan ini kebetulan bulan Rajab, kalau kita lihat orang selalu bincang tentang Isra Mi'raj, ya Mas, ya. Kalau kita lihat dalam Isra Mi'raj satu kenderaan yang memang terkenal yang kata Burak. Burak tu dia diriwayatkan kecepatan atau kelajuannya melebihi cahaya. Begitu. Itu satu lambang teknologi, ya. Tetapi kena ingat, sebelum Rasulullah SAW diberi mukjizat untuk mengendarai Burak tu untuk Isra Mi'raj, Rasulullah SAW telah dibedah hatinya, dibersihkan, ya, sekali pada waktu kecil, tetapi waktu nak menjalankan Isra Mi'raj itu Rasulullah sendiri dibedah lagi. Ya. Jadi apa yang kita boleh belajar, teknologi yang canggih mesti ditampung ataupun dipikul oleh hati yang bersih. Kalau hati saja bersih, kita tak ada teknologi canggih, tak boleh. Ya, tapi kalau teknologi canggih tapi tanpa hati yang bersih sebagai mukmin, kita tak boleh pergi mana-mana, ya. Jadi sebab itu kita kata bagaimana kita mensepadukan macam kata yang dikatakan sifat mukmin dan sifat profesional pada seorang manusia. Kalau boleh. Tetapi mungkin ada kekurangan-kekurangan yang berlaku. Jadi mungkin ada golongan yang dominan mukminnya tetapi kurang profesionalnya. Ada orang yang mukmin profesionalnya lebih dominan, manakala mukminnya kurang, maka kita mesti bekerjasama. Bekerjasama macam tangan kiri dan tangan kanan, akhirnya kita dapat bentuk dua golongan yang seimbang bagi memperjuangkan semua Islam. Dalam realitinya kita lihat secara kasar, ya Mas, mungkin tak ada didukung oleh fakta atau kajian, tetapi mungkin kita boleh melihat secara selain pandang begitu saja. Umat Islam terbagi kepada 4 golongan lah, ya, kalau kita tengok, ya. Yang pertama, golongan yang tidak mukmin tapi profesional. Tidak mukmin tapi profesional. Kita bimbang dengan golongan ini, ya. Dia akan melahirkan white collar crime, ataupun blue collar crime, dia kata orang yang profesional tetapi tidak ada integriti, competence dalam melaksanakan kerja tetapi tidak ada integriti, ya. Ini mungkin kita menghadapi masalah rasuah dan sebagainya, ya. Pandai, cerdik, profesional tapi tidak ada integriti, tidak mukmin. Ataupun ada mukmin kita tetapi tidak ada profesional. Jadi terpaksa kita bergantung kepada barat, kita bergantung kepada, minta maaf kadang-kadang kepada musuh Islam, yang tidak jujur dengan kita. Kalau orang bukan Islam yang jujur dengan kita tak apa, tetapi orang ini musuh Islam, yang nak mengkhianati Islam sebab kita tidak ada kepakaran, kita tidak ada. Jadi apa yang diberikan kepada kita ialah kepakaran yang outdated ataupun yang ketinggalan dan sebagainya, supaya mereka terus menjadi menerajui dunia dan sebagainya, kita mungkin. Ataupun yang paling
malang sekali kalau kita tidak mukmin dan juga tidak profesional. Tidak ada kompetensi dan juga tidak ada integriti. Pun banyak yang pun banyak begitu. Jadi dibahaskan oleh ulama-ulama kata kenapa kalau ramai umat Islam ni berada di kuadran ataupun di golongan yang kata tidak mukmin, tidak profesional, akibatnya kita akan hancur, kita akan mundur. Yang seminggu lepas saya dah bagi tahu, kita mundur bukan saja mundur di sudut pencapaian ekonomi, tetapi kita juga mundur di sudut akhlak dan sebagainya bila tak mukmin dan tidak profesional. Jadi kita lihat ada satu faktor penyebabnya, Mas, iaitu apabila budaya di dalam masyarakat kita, budaya dalam satu penempatan kita, tak kiralah taman ke kampung, dah jadi budaya. Yang buruk tu dah jadi budaya. Ya, kita tengok ya, bila yang buruk tu jadi budaya, yang buruk nampak baik, yang baik nampak buruk. Contohnya nampak pelik dan sebagainya. Sebab tu saya buat contoh mudah kalau sekarang ni, kalau setengah orang saya mendengar kajian baru ni oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, kenapa rasuah sukar ditangani? Antara sebabnya ialah rasuah sudah menjadi budaya. Ya, orang memberi dan menerima rasuah tidak rasa bersalah lagi. Jadi kita juga contohnya kalau dalam satu organisasi tu Mas, budaya datang lewat. Daripada atasannya, middle manager, pertengahannya, sampailah ke driver, kaki tangan sokongan, sampai kepada tukang sapu pun datang lewat. Akhirnya yang datang lewat tu nampak macam tak ada apa-apa. Orang yang datang awal pula nampak macam bersalah. Tuan Amang Daruzul macam nampak janggal dan sebagainya. Saya takut apabila kita telah satu budaya yang kita pakai yang buruk, maka kita tidak boleh maju ke hadapan lagi. Contohnya, untuk satu bangsa tu maju, satu umat tu maju, mesti dia budaya membaca tu kuat. Budaya Iqra. Sebab dulu budaya Iqra membangunkan masyarakat Arab Jahiliah. Sekarang budaya Iqra patut dibangunkan. Tetapi kalau budaya hedonism, berhibur-hibur